Rundingan terus di Kedah, Perdana Menteri digesa beri penjelasan. Belanjawan lulus, Anwar dipermainkan. Anwar Musa cabar kuli. Pemimpin PKR rayu, pembangkang percayakan Anwar. Pergerakan Wira Putra Malaysia menggesa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberi penjelasan mengenai projek loji rawatan air di Kedah bernilai RM550 juta yang didakwa dilakukan melalui rundingan terus. Ketuanya Nasrul Ali Hassan Abdul Latif berkata dakwaan itu boleh mencemarkan kepimpinan menteri dan menjejaskan politik dalam negara. Jelas beliau, ini kerana rakyat yang berhadapan dengan kepayahan hidup akibat pandemik COVID-19 akan mempersoalkan ketelusan kerajaan. Hal seperti ini yang mencemar kemurnian politik tanah air apabila seseorang yang menjadi pemimpin politik berkehendakan terhadap sesuatu hingga lupa amanah yang dipikul tidak boleh terkait dengan apa jua kepentingan peribadi. Rakyat pada ketika ini terbeban dengan kurang pendapatan hingga ada yang kehilangan kerja. Yang muda mungkin masih mampu mencari jalan, namun yang berusia 40-an ke atas akan mengalami kesukaran memperoleh pekerjaan. Nak minta keluar KWSP sendiri pun punya isyarat ketat dan kena lalui proses yang panjang. Tapi pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional boleh pula dapat projek rundingan terus yang silap-silap keuntungannya 7 keturunan tak habis makan, katanya menerusi kenyataan. Baru-baru ini tular di media sosial perbualan WhatsApp di antara menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan dengan Zafrul mengenai sebuah projek loji rawatan air di Pelubang Kedah. Menerusi perbualan itu, Taqiyuddin menyatakan kepada Zafrul bahawa pemilik projek Bina Darul Aman Berhad BDB yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Kedah sudah mempunyai rakan usaha sama. Ini susulan tindakan Taliwork Corporation yang menguruskan bekalan air Langkawi selama 25 tahun memohon Kerajaan Persekutuan untuk menjadi rakan usaha sama dengan BDB. Difahamkan perjanjian Taliwork bakal berakhir tidak lama lagi. Bagaimanapun, setiausaha politik Taqiyuddin, Wan Rohimi Wan Daud baru-baru ini tampil menjelaskan bahawa perbualan yang ditularkan itu dipetik di luar konteks dengan niat memberi perspektif negatif dan mencemarkan nama menteri dari PAS itu. Jelas Wan Rohimi, Setiausaha Agung PAS itu menjadi penyelaras antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah bagi memperkukuhkan hubungan di antara kedua-dua belah pihak selari dengan dasar kerajaan. Beliau juga berperanan menjadi pemudah cara terhadap isu-isu berbangkit sama ada program atau projek pembangunan antara kementerian atau jabatan termasuk agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah selepas dilantik sebagai Menteri Penyelaras pada Sabtu September lalu. Dalam pada itu, sekiranya tuduhan berkenaan merupakan fitnah, Nasrul menyeru agar laporan polis dibuat terhadap pihak yang bertanggungjawab menularkan tangkapan layar berkenaan. Pada masa yang sama, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga digesa untuk mengambil tindakan sekiranya wujud penyelewengan melibatkan menteri. Polis Diraja Malaysia pula boleh buka kertas siasatan sekiranya terdapat laporan menyatakan ia fitnah atau sebaliknya bagi memastikan segala tindakan adalah telus dan tidak berat sebelah, tambahnya. Kegagalan pembangkang menolak Belanjawan 2021 sekaligus menjatuhkan Perikatan Nasional mengajar Pakatan Harapan agar mereka tidak membazir tenaga, mengejar bayang-bayang atau membuang masa dengan ahli parlimen oportunis. Dalam satu kenyataan bersama, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, kelompok terbabit hanya memperalatkan Pakatan Harapan untuk kepentingan peribadi agar memperolehi tawaran yang lebih lumayan daripada kerajaan. Pakatan Harapan harus berdepan dengan realiti ini. Perlu ada suatu anjakan politik semula bagi tumpuan kepada menyatukan rakan-rakan kita di kalangan ahli parlimen pembangkang yang berdiri bersama kita pada hari Selasa. Pakatan Harapan seharusnya tidak membuang masa dengan ahli parlimen kerajaan oportunis dan hanya memperalatkan Pakatan Harapan demi kepentingan peribadi mereka sendiri agar memperoleh tawaran yang lebih lumayan daripada Kerajaan Perikatan Nasional, kata mereka. Muhammad dan Lim juga berkata, masa dan sumber yang ada harus digunakan untuk mencari persamaan dalam kalangan rakan dan sekutu Pakatan Harapan untuk menggerakkan perjuangan bersama rakyat berdasarkan nilai demokrasi yang utuh, tadbir urus yang baik, anti rasuah, kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan kata lain, kata ahli parlimen terbabit,
daripada 92 ahli parlimen Pakatan Harapan, gabungan itu harus memperluas lingkungan untuk menumpukan perhatian kepada 16 ahli parlimen lain yang bersama-sama mengundi menolak Belanjawan 2021 baru-baru ini untuk membentuk PH+. Undian Belanjawan pada Selasa mengajar kita untuk tidak membazir tenaga, mengejar bayang-bayang lebih daripada 111 MP dengan berdasarkan hanya 92 ahli parlimen Pakatan Harapan. Andai kata usaha meluas lingkungan itu berdasarkan 108 ahli parlimen PH+, betapa kuat laginya kata kenyataan itu. Selasa lalu, Belanjawan 2021 diluluskan dengan majoriti tipis apabila ia hanya dibezakan dengan 3 undi di antara penyokong kerajaan dan pembangkang. Seramai 111 ahli parlimen menyokong, manakala 108 lagi menolaknya. Belanjawan itu diluluskan di tengah-tengah kemelut negara yang menjangkakan Kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang apabila Belanjawan 2021 ditolak. Sehari sebelum bacaan kali ketiga berlangsung di Dewan Rakyat, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah tampil menawarkan diri untuk menterajui negara jika Perikatan Nasional tumbang. Tengku Razaleigh yang juga pengerusi Jemaah Penasihat UMNO turut mengulangi pendiriannya untuk menolak belanjawan tersebut. Sebelum ini, Presiden PKR merangkap pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mengumumkan mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan baru. Kata Limda Muhammad, Selasa lalu adalah hari mengecewakan bagi pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan yang berharap Belanjawan 2021 dapat digalakkan pada bacaan ketiga di Parlimen. Menurut mereka, rakyat mahu mandat yang mereka berikan kepada Pakatan Harapan pada PRU lalu dikembalikan selepas gabungan tersebut dijatuhkan pada akhir Februari lalu. Pakatan Harapan menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai calon Perdana Menteri dan boleh mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen kerajaan dengan syarat mereka bukan terdiri daripada ahli parlimen kleptokrat, terutamanya Ahmad Zaid Hamidi dan Najib Razak. Undian pada 15 Disember jelas menunjukkan 108 ahli parlimen yang menentang Perikatan Nasional adalah jumlah yang sama kekal teguh bersama Pakatan Harapan pada Mac 2020. Tidak ada satupun ahli parlimen kerajaan mengundi untuk menolak belanjawan bersama Pakatan Harapan, termasuk mereka yang kononnya menyokong Anwar. Jelas ahli parlimen kerajaan ini sangat pandai dengan permainan politik untuk mengaut kelebihan dan meraih keuntungan daripada Kerajaan Perikatan Nasional, kata Muhammad dan Lim lagi. Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa menjelar sikap wakil rakyat yang menggunakan parti untuk mencapai hajat sendiri. Dalam ucapan di laman Twitter, Anwar yang juga ahli parlimen Barisan Nasional Keterih berkata pihak yang mengutamakan kepentingan sendiri itu termasuk untuk menjadi calon dan yang berhormat. Namun katanya apabila sudah terpilih ke jawatan tersebut, maka keputusan parti dibelakangkan dan buat hal kononnya hak peribadi. Jika nak ikut cita rasa peribadi, boleh buka parti sendiri atau jadi calon bebas. Berani soal Menteri Wilayah Persekutuan itu. Ucapan Anwar itu dipercayai merujuk kepada kenyataan pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Razaleigh Hamzah yang menyifatkan kemunculannya bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sidang media sebagai hak peribadi. Untuk rekod, sebelum ini veteran UMNO Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah menegaskan beliau boleh menyokong sesiapa sahaja yang beliau mahu. Pada sidang media dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razaleigh berkata beliau terpanggil untuk bersama-sama dengan Dr. Mahathir kerana berpandangan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang tidak sah. Ia tidak sah. Kerajaan yang kita ada hari ini tidak sah. Dan Perdana Menteri hari ini seorang Perdana Menteri yang tidak sah, katanya dalam sidang media di Yayasan Al-Bukhari. Veteran politik itu dan Dr. Mahathir mengumumkan jalinan kerjasama dan menawarkan khidmat mereka bagi menyelamatkan negara yang didakwa ditadbir oleh kerajaan yang lemah. Ditanya sama ada beliau sanggup berdepan dengan tindakan disiplin yang akan dibuat oleh partinya, Tengku Razaleigh berkata beliau boleh menyokong sesiapa sahaja yang diinginkannya. Tindakan disiplin apa? Semua orang boleh sokong sesiapa sahaja yang mereka mahu, katanya. Kedua-dua figura politik itu memutuskan akan bekerjasama untuk membangunkan semula negara daripada ahli-ahli politik yang hanya mementingkan kedudukan parti mereka. Timbalan Presiden PKR Xavier Jayakumar merayu penyokong pembangkang supaya terus mempercayai Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim selepas kegagalan pembangkang menghalang kerajaan meluluskan Belanjawan 2021. Katanya walaupun diluluskan, kelebihan undi yang sedikit menunjukkan Perikatan Nasional tidak mempunyai majoriti kuat di Parlimen. Beliau mengingatkan penyokong sejak kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, orang yang memainkan peranan paling penting serta agresif menentang Perikatan Nasional tidak lain tidak bukan adalah Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan, Xavier berkata Anwar satu-satunya pemimpin yang berusaha keras cuba menggulingkan Kerajaan Perikatan Nasional. Jika usahanya sebelum ini berjaya,
pastinya semua orang akan berseronok dan menikmati hasil usahanya. Bagaimanapun, disebabkan kalah undian di Parlimen, adakah wajar kita kini menyelarnya gagal dan mesti dikeluarkan? Beliau berkata, Perikatan Nasional pasti kalah lebih banyak undian peruntukan kementerian jika parti pembangkang lebih bersatu dan kurang mereka yang berkecuali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anwar kerana berusaha mengembalikan mandat rakyat. Perlu diingat, kita melalui zaman kehidupan luar biasa. Seterusnya bererti langkah luar biasa juga perlu diambil untuk menyelamatkan negara. Susulan itu, Xavier berkata, rakyat mesti sedar, kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan bukan disebabkan Anwar, tetapi akibat keputusan unilateral Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa berunding dengan pemimpin Pakatan Harapan lain. Ini berlaku selepas kami memberinya peluang untuk menyertai kami dalam melaksanakan perubahan. Partinya hanya minoriti dalam kerajaan, tetapi kami masih memberinya peluang menjadi Perdana Menteri. Namun, itu pun gagal dipenuhi. Katanya, korupsi akan meningkat selagi kerajaan yang berkuasa tidak stabil, dan berterima kasih kepada Anwar kerana usahanya cuba membawa perubahan yang patut disokong kita semua, tidak kiralah cara diperlukan untuk melaksanakannya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.